أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami ini fitnah ke atas orang-orang yang kafir, dan ampunkanlah kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang kita baca tadi itu adalah daripada surah Al-Mumtahanah, ayat yang kelima. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Jangan Kau jadikan kami, ya Allah, fitnah terhadap orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tidak beragama Islam ni tuan-tuan, mereka ini tidak ada pedoman hidup mereka. Mereka tidak ada pedoman. Mereka tak tahu apa yang ada dalam Quran. Mereka tak tahu apa yang Nabi tunjukkan dalam hadis-hadis. Hidup mereka sesat. Jadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk mendekatkan mereka kepada agama Allah. Itu tanggungjawab kita. Sebab kita ini adalah ummatud dakwah. Kita ialah umat dakwah. Kita dihantar oleh Allah Ta'ala ke atas dunia ini untuk menjadi pendakwah. Dekatkan mereka kepada agama Allah. Fahamkan mereka tentang agama Allah. Tapi jangan sampai kita ini menjadi fitnah kepada mereka. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Jangan Kau jadikan kami ini fitnah kepada mereka. Kita ni orang Islam. Perbuatan-perbuatan kita sebagai orang Islam ini yang tak betul, yang lari daripada syariat Allah, sehingga orang kafir lihat lalu mereka semakin jauh daripada Islam. Itu maksud ayat ini. Ya. Kita ni orang Islam, menjadi tanggungjawab kita untuk mendekatkan orang bukan Islam kepada agama Islam. Satu perkara yang paling takut dalam hidup kita ialah kita ni orang Islam, tapi perbuatan-perbuatan kita tu tak betul, sehingga orang kafir bila lihat makin jauh dia daripada Islam. Ini yang kita takut kalau berlaku kepada diri kita. Sebab itu kita dapat lihat para nabi, para anbiya dalam kehidupan mereka, mereka sangat berhati-hati apabila mereka ini berurusan dengan orang yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab takut nanti mereka jadi semakin jauh daripada Islam disebabkan sikap kita. Bukan kerana mereka jahil tentang agama, tetapi kerana mereka tengok sikap kita orang Islam pun macam ni, dia tak naklah dekat dengan Islam. Itu. Mari kita ambil satu cerita. Apa ceritanya? Cerita Nabi Sulaiman alaihi salam dengan putri Balqis. Burung hudhud askar Nabi Sulaiman. Dia terbang daripada Palestin, terbang pergi ke Yaman. Terbang ke Yaman tu dia nampak ada seorang puteri raja, kerajaannya besar, kaya raya, tenteranya ramai, tapi sayang mereka ini menyembah matahari. Sembah matahari. Mana bukan orang Islam lah. Hudhud balik segera ke Palestin beritahu Nabi Sulaiman, ya Sulaiman,
Aku nak beritahu kamu satu perkara yang kamu tak tahu. Apa dia? Di negeri Yaman ada seorang putri, dia ada kerajaan yang besar, askarnya ramai, negaranya cantik, tapi dia sembah matahari, wahai Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun tulis satu surat, suruh burung Hudhud terbang balik ke Yaman dan campakkan surat itu kepada Putri Balqis. Ya, jadi burung Hudhud ni bawa lah surat tu, bawa dekat dia punya tangan ke, kat paruh ke, terbang sampai itu dia penjatuhkan surat tu. Putri Balqis yang menyembah matahari ini buka surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman, hendaklah kamu beriman kepada Allah. Itu surat dakwah Nabi Sulaiman kepada Balqis. Jadi Putri Balqis ni tengok, hebat raja ni. Dia tak tahu ke kita ni satu kerajaan yang ya. Tapi dia berani ajak kita sembah Tuhan dia. Kita ni dah ada Tuhan kita matahari, dia ajak pula kita sembah Tuhan dia. Berani raja ni. Jom kita tengok sejauh mana keikhlasan dia. Ya, kita tengok sejauh mana keikhlasan orang nama Sulaiman ni. Betul ke dia ni orang baik? Betul ke agama dia baik? Macam mana cara nak uji dia? Putri Balqis ni dia sediakan hadiah yang mahal-mahal. Hadiah yang mahal-mahal. Itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya nak tutup mulut Nabi Sulaiman. Balqis ni satu kerajaan besar, Nabi Sulaiman pun satu kerajaan besar. Jadi itu hadiah daripada G2G. Kalau hadiah daripada G2G, from government to government, dia tak bagi madu kelulut. Betul tak? Tak bagi madu kelulut. Itu apa standard ada? Dia bagi hadiah yang hebat-hebat. Cuma Quran tak beritahulah apa hadiah dia, tapi kita yakin hadiah dia mesti hebat lah. Jadi menteri-menteri dia ni pun bawa lah daripada Yaman tu, gendong sampai ke Palestin, beritahu Sulaiman, kami ini utusan Ratu Balqis, ini hadiah untuk kamu. Nabi Sulaiman dia fikir, aku hantar dia untuk memeluk ajaran Islam, tinggalkan ajaran berhala. Dia hantar hadiah mahal-mahal untuk aku. Untuk apa? Nak tutup mulut aku. Nabi Sulaiman menjadi terlalu marah. Marah dia sebab apa? Sebab dia rasa terhina. Nabi Sulaiman sebagai orang mukmin rasa terhina. Aku nak ajak dia menyembah Allah, dia nak rasuah aku supaya tutup mulut, supaya dia dapat sembah matahari, aku tutup mulut, ambil hadiah dia ni. Nabi Sulaiman berasa terlalu marah, terlalu terhina. Ya, lalu apa kata dia? Menteri, engkau ambil balik hadiah-hadiah engkau ni, bawa balik Yaman. Aku tak perlu kepada hadiah-hadiah ni. Dan ingat, aku akan hantar tentera aku, ekornya di Palestin, kepalanya di Yaman. Kau tengok apa aku akan buat. Jadi Nabi Sulaiman ni dia rasa tercabar, rasa macam terhina. Orang cuba nak beli dia dengan duit, sedangkan dia bukan nak duit. Dia nak apa? Dia nak supaya Ratu Balqis tu masuk Islam. Tapi Ratu Balqis ni uji dia dengan duit. Dia rasa terhina. Dia rasa hina bila orang nak bagi rasuah dekat dia. Itu separuh orang dia rasa seronok, betul tak? Dapat rasuah boleh sambung dapur ni, betul tak? Dapat rasuah boleh buat renovation ni. Ya, tapi Nabi Sulaiman ni dia orang soleh, dia bukan nak duit, dia nak ajak orang kepada agama. Dia kata, kamu tunggu, tentera aku akan datang serang kamu. Bila menteri ni balik jumpa Ratu Balqis, Ratu Balqis tanya, macam mana? Ratu, dia tak nak terima hadiah kita, dia nak serang kita pula sebab dia marah kita bagi hadiah kat dia. Ratu Balqis ni dia orang cerdik. Dia kata apa? Ini raja memang raja yang baik. Bukan senang orang nak tolak duit, tuan-tuan. Imam pun susah nak tolak duit. Jangan main-main. Jangan main-main. Ustaz pun bukan senang nak tolak duit itu. Ya, saya pernah kena dulu, itu. Dululah orang suruh saya jaga projek tanah kubur je itu.
projek tanah kubur. Saya jagalah sebab saya pegang jabatan tu. Itu. Bila waktu tengah hari ramai lah yang datang ajak kita makan kat luar. Itu. Kita masa tu bodoh lagi, itu budak lagi, tapi dah pegang jawatan. Gilah makan. Tengah makan dia kata jabatan ada tawarkan projek nak bagi tanah kubur, pagar kubur. Ustaz bagi kat saya je lah. Barulah kita nampak bahawa dia ajak kita pergi makan, rupa dia rasuah kita. Dia nak projek tanah kubur. Tanah kubur pun orang sanggup rasuah. Main-main. Duit ni duit. Duit itu serepan. Orang boleh beli ni serepan ni, boleh beli kat kedai berapa je harga dia. Nak tolak duit ni bukan senang. Tapi alhamdulillah Nabi Sulaiman dia tolak je duit tu. Kalau dia terima duit tu, apa kata Balqis? Oh, ini raja tak bagus, agama dia pun tak bagus. Nampak? Ini maksud ayat ini. Jangan kau jadikan aku ni ya Allah fitnah kepada orang bukan Islam. Disebabkan aku ni tamak kepada duit, terima duit tersebut, sampai orang kafir kata agama dia dengan agama kita sama aja dah, tak payahlah kita masuk Islam. Nampak tak? Benda ni pernah berlaku di Amerika. Ada seorang driver bas, orang Islam, dia bawa bas di Amerika, ya, dia tak ada konduktor, naik itu bayar kat driver terus. Dia naik bayar kat driver, driver pun bagi duit cucur, duit lebih itu dia bagi kurang. Kawan ni dah sampai kat belakang, kurang duit ni, ada kurang 20 sen kan. Orang Kristian ni kata, aku nak tengok si Muslim ni betul ke agama dia baik. Kalau agama dia baik, dia pulang balik kat aku duit tu. Dia pun duduk, bila sampai saja dia tekan loceng ting-ting, dia turun. Masa nak turun tu driver tu panggil, "Dik, mari sini dik, ada kurang 20 sen aku bagi tadi, nah ambil." Apa kata Mak Salih ni? Memang Islam ni bagus. Bayangkan kalau driver tu ambil 20 sen tadi, dia buat lupa. Apa kata si Mak Salih tadi? Agama kau dengan agama aku super tula je, sama je tu. Agama aku ajar orang ambil rasuah, agama kau pun sama juga. Nampak tuan-tuan? Sebab itu Nabi-Nabi ajar kita dengan orang bukan Islam ni, kita kena berhati-hati dengan mereka. Jangan sampai dia hina agama kita sebab perbuatan kita yang buruk. Hari ini tuan-tuan, bila kita bergaduh dengan orang bukan Islam, kita tak jaga akhlak kita. Cuba kita tengok kawan-kawan kita dekat Palestin hari ni. Mereka berperang lawan Zionis. Ya, mereka tawan orang-orang Zionis ni masuk bawah tanah. Lepas tu bila mereka lepaskan, apa kata orang tawanan Yahudi ni? Dia kata apa? Pelik lah. Masa kami kena tawan dengan orang-orang Hamas ni, dia layan kami tiap-tiap pagi, ada biskut dia bagi, itu makan 3 hari sekali, ubat kami dia bagi, dia jaga kami macam kami duduk kat hospital, padahal kami ni orang tawanan. Satu dunia dengar bagaimana akhlak orang Islam. Nampak? Inilah dia dakwah. Orang-orang tawanan yang dilayan dengan baik ini, mereka akan jadi lidah kepada Islam untuk beritahu Islam ni bagus. Tak macam Yahudi, kanak-kanak dia bunuh, siapa pun dia bunuh, dia memanglah sesat, dia agama sesat. Kita ni agama Islam, kita dapat agama ni daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia ajar kita supaya bersifat baik dengan semua orang. Nampak? Jadi tuan-tuan, kita kena jaga perkara-perkara seperti ini. Baru ni saya baca khutbah dekat sebuah masjid. Saya baca tu berapi lah khutbah tu. Nasib baik tak ada minyak petrol, kalau tidak terbakar masjid tu. Berapi khutbah saya. Lepas saya baca khutbah, saya keluar masjid, ada 3 nyonya tunggu kat depan tu. Dia kata, "Hai Haji, ini Ali, itu orang punya kereta sudah blok orang punya kereta. Saya ada mesyuarat," dia kata, "sekarang ni sudah blok. Saya kena tunggu orang Islam semayang baru pergi, mesyuarat sudah habis." Aduh, saya punya malu lah tuan-tuan. Ya Allah, saya punya khutbah tadi berapi-rapi tu, nasib baik tak ada minyak petrol, kalau tidak merecik, terbakar masjid. Keluar tuan-tuan, 3 nyonya kata, "Awak punya orang sudah blok awak punya kereta Malu kita tuan-tuan. Kita jadi fitnah kepada mereka.
Saya pun minta maaf lah nyonya. Lain kali kita akan beritahu mereka supaya jangan buat macam tu. Ini bukan orang sini mah, ini mesti orang luar punya. Oh, kita pun pusing lah juga. Nak buat macam mana? Kita takut dia nampak agama kita tak bagus. Agama kita bagus, tetapi disebabkan perangai kita tak bagus, orang nampak agama kita tak bagus. Nampak tuan-tuan? Ya, sebab itu Nabi dengan orang bukan Islam, dia berhati-hati. Siapa pernah Nabi panggil Abu Lahab kafir? Pernah tak tuan-tuan baca kitab sirah, Nabi jumpa Abu Lahab, kafir kau mai sini, ada? Tak ada. Nabi panggil apa? Ya ammi, wahai pakcikku, mailah beriman pada Allah. Padahal Abu Lahab tu bukan Islam, tu kafir. Allah panggil dia kafir. Allah panggil kafir sebab Allah cerita kat kita. Tapi bila Nabi jumpa dia, ya ammi, wahai pakcikku. Tengok, punya Nabi ajar kita akhlak. Oh, kita hari ni tak boleh. Kalau kafir tu kafir lah. Ngapalah kita keras akhlak macam tu? Nabi ajar kita akhlak yang mulia. Dengan mereka ni jangan berkasar. Takut dia tafsir agama kita, agama tak elok. Saya nak cerita satu kisah. Ni Zohor nak masuk ni. Ke dah masuk dah? Belum lagi. Boleh satu kisah lagi? Boleh. Bagus tuan-tuan. Tu yang penting sebelum Jumaat makan dulu tu, supaya perut kenyang, dengar tazkirah khusyuk semua. Alhamdulillah. Bagus masjid ni. Sebelum tazkirah ada makan. Masjid lain mana ada tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan datang sini, bila derma tu jangan derma RM10. 100 letak. 100 letak. Sebab apa? Sebab masjid ni tuan-tuan bagi derma banyak, makin sedap dia masak. Masya Allah. Gitu ya. Tuan-tuan, Nabi, ada satu Yahudi duduk dekat Madinah. Dia baca kitab Taurah. Apa yang Taurah tu kata sifat Nabi akhir zaman ada pada Nabi. Dia baca, ini Muhammad ni memang Nabi betul. Tapi aku nak test dia, tengoklah betul ke dia Nabi. Dia jumpa, kebetulan Nabi ni baik dengan dia. Nabi dia kawan dengan semua orang, betul? Bukan macam kita kawan dengan Melayu je, dengan Cina tak nak kawan. Itu anjing dia busuk lah, colok dia busuk lah, dengan India pun tak nak kawan. Bau kunyit lah, itulah, inilah. Apa kita tak ikut sunnah Nabi? Nabi dia kawan dengan semua orang. Satu hari Nabi tak cukup duit Nabi tak cukup, dia jumpa member Yahudi dia. Dan baik tu tau, baik itu, bukan bergaduh tu. Dia kata, man, aku tak cukup duit man, pinjam boleh? Yahudi tu kata, ini peluang aku nak tengok betul ke dia Nabi. Berapa kau nak? Contohnya 50 sudah lah. Kat rumah aku beras semua dah habis dah. Yahudi tu bagi 50. Dia nak test ni Nabi ke tidak ni? Nabi tak tahu yang orang tu nak test dia. Bila kau nak bayar? Hari Jumaat aku bayar lah. Kata, ayolah. Nabi balik tuan-tuan, hari Rabu Nabi pergi semayang jenazah. Bila Nabi solat jenazah, ramailah orang ni. Nabi kita, dia rasul, dia ketua, dia pak imam, anak murid ramai. Hari Rabu, Yahudi tu datang hari Rabu. Muhammad, bila kau nak bayar hutang? Nabi kata, hari Jumaat aku janji kau. Kau itulah Nabi cakap pandai, hutang tak bayar. Oh, dia tembak Nabi tuan-tuan. Dia tembak Nabi. Nabi tengok lemat macam dia ni. Tak apa, aku akan tawan hati kau. Apa kata Nabi? Ali, kau balik rumah aku, pergi ambil duit RM60. Contoh. Ali kata, ya Rasulullah, kau hutang dia 50, bayar 50 sudah lah, pasal 60. Kau pergi ambil lah, jangan cakap banyak. Saya nak Ali balik tuan-tuan, ya Rasulullah, ni 60. Aku hutang kau 50 kan? Ni 50. Silakan. Ni 10 ni hadiah untuk kau. Yahudi tu kata, petuah punya orang tak marah sikit pun dia tak marah, senyum lagi kat aku, bagi RM10 lagi lebih. Memang kau Nabi lah. Dia kata, ya Muhammad, kau simpan duit kau tu, tangan kau mai sini, kau nak buat apa? Dia salam, ya Muhammad, ajar aku macam mana nak masuk Islam. Nampak tuan-tuan? Sebab itu kita dengan orang bukan Islam ni kena jaga akhlak kita, supaya dia tengok Islam ni bagus. Kalau janji hutang dia nak bayar hari Senin, hari Ahad bayar. Jangan hutang hari Senin, hari Jumaat tak bayar-bayar lagi.
Nanti dia kata ini Islam apalah, sama dengan agama aku lah. Gitu. Ya. Jadi dah azan dah tu. Ya. Jadi kita berhenti dulu. Hari ni khutbah kita, khutbah yang sangat baik tuan-tuan, tentang Al-Quran. Ya, jaiz dah buat untuk kita. Jadi tuan-tuan dengar, jangan tidur. Khutbah yang ni bagus, kita dengar tuan-tuan. Lepas khutbah nanti tuan-tuan nak keluar tu, tuan-tuan berderma lah. Ada tabung untuk masjid, ada juga satu tabung yang disediakan untuk sekolah saya, untuk sekolah tahfiz saya. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu sekolah tahfiz saya, letaklah 10-20 ringgit tu. Ya, tapi kalau kuat iman letak 100 macam tu je lah. Gitu ya, ada untuk sekolah mahat tahfiz saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati rezeki tuan-tuan, insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.